Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Al-Arsyad Banjari dia. Sabilul Muhtadin Ittafaqquh fi amri din. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahmatullah alaihi ada karangan Kiai Al-Imam Al-Allamah Al-Hammam Al-Fahamah Syekh Muhammad Ar-Rasyad Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa askanahu fasihul darul aman wa dana bi barakatihi sabilur rasyad wal iman amin. Apalah begitulah lebih kurang dah. Jadi kita sambung hari ni bab gosok gigi dah. Fasal pada menyatakan bersugi, gosok gigi. Bermula bersugi itu sunat pada tiap-tiap hal. Dan sunat muakkadah bersugi tak kala mengambil wuduk. Mengambil wuduk. Dan tayamum. Tayamum pun sunat lagi bersugi. Dan tak kala hendak sembahyang bagi tiap-tiap takbiratul ihram. Maksudnya setiap kali startkan sembahyang. Typo dah nak. Apalah, tersambung dah. Dan kalau sembahyang sunat sekalipun dan tak kala hendak sujud tilawah dan sujud syukur. Nak sujud tilawah ke, nak sujud syukur ke, molek gosok gigi. Dan jika ia sembahyang pada ketika ketiadaan air dan tanah dan tiada berubah bau mulutnya, atau ada ia telah bersugi tak kala mengambil wuduk dan hampir masa antaranya dan antara sembahyang sekalipun, sunat juga bersugi tak kala akan takbiratul ihram sembahyang, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atan bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. Yakni 2 rakaat sembahyang dengan bersugi terlebih baik pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang dengan tiada bersugi. Kita tengok lepas ni ada ni riwayat mana. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law an asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwak inda kulli salatin wa fi riwayatin 'inda kulli wudu'in. Yakni jika tiada menyusahkan menyulitkan akan atas umatku, nescayalah kefardukan kefardukanlah atas tiap-tiap mereka itu bersugi pada tiap sembahyang dan pada suatu riwayat pada tiap-tiap mengambil wuduk. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi jika takut ia akan kena najis mulutnya dengan darah gusi apabila dia bersugi, maka tiadalah sunat baginya bersugi akan sembahyang. Gitulah lebih kurang dah kita baca. Dia kata dah, pasal keempat ni dah, pasal gosok gigi dah. Sunat gosok gigi pada setiap waktu. Dan sunatnya bukan kecil, sunat muakkad, sunat yang terkekeh ketika hendak berwuduk. Ketika nak wuduk tu besarlah terkekeh dia. Ataupun hendak bertayamum, ataupun hendak mendirikan solat pada setiap kali mengangkat takbiratul ihram sekalipun dalam solat sunat. Kalau solat sunat 2 rakaat sekali takbiratul ihram tu, molek lagi kita sugi dah. Demikian juga dikala hendak melakukan sujud tilawah. Sujud ke baca, sujud sejadah lah kita kata dah. Sujud tilawah tu sujud sejadah sekali sujud dah. Atau sujud tilawah. Dah sujud baca dan sujud syukur. Dah. Sekalipun bersolat tanpa wuduk dan tanpa tayamum dah. Kerana tidak dapat air atau tanah. Kalau tak ada air atau tanah pun wajib sembahyang jugalah, kerana hormat waktu mengikut setengah ulama mazhab kita tu. Setelah tu pun kalau ada kain sugi, molek lagi bersugi. Dikala bau mulut berubah atau baru menggosok gigi sudah berwuduk, sekalipun antara wuduk dan solat hanya dipisahkan dalam waktu yang sangat pendek. Lepas gosok gigi tu, lepas tu sebelum ambil wuduk, gosok gigi dah. Lepas tu nak wuduk, lepas ambil semaya tu, nak semaya tu, nak angkat takbir tu, dia lagi gosok gigi pun boleh lagi dah, bersugi boleh lagi dah. Sunat menggosok gigi ketika hendak mengangkat takbir ihram dalam solat. Setiap kali angkat takbir ihram, setiap 2 rakaat hak sunat ko, wajib ko, maka dia tu sunat lagi, masih ada kesunat lah.
Kerana Nabi SAW bersabda, raka'atan bisiwakin khairun min 70 raka'atan bighairi siwakin. Artinya 2 rakaat bersolat dengan gosok gigi lebih baik pahalanya dari 70 rakaat bersolat tanpa gosok gigi. Hadis riwayat Darqutni dari Ummu Darda. Tapi hadis ni secara sahih dah. Tapi dalam fadhil amal tu ulama bermudah-mudahan lah terima lagi. Dan lagi dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli salatin wa fi riwayatin 'inda kulli wudu'in. Artinya jika tidak menyulitkan atas umatku, nescaya aku wajibkan atas setiap mereka menggosok gigi pada setiap kali solat. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah. Hadis kuat lah. Ni gagah benar lah. Itulah dah hadis tadi dhaif lah, hak ni kuat. Jadi kalau tidak tak susah umat dia mesti Nabi suruh gosok gigi setiap kali nak semaya ada satu riwayat nak gosok gigi setiap kali wuduk lah. Dan menurut lain pada setiap kali nak berwuduk. Tapi kalau takutnya mulutnya kena najis darah gusnya apabila dia gosok gigi, maka tidak sunatlah menggosok gigi pada saat hendak mengerjakan solat. Asal sunat pun jadi tidak sunat apabila kalau boleh menyebabkan darah gigi dia. Gitulah. Jadi ada setengah orang itu mudah darah dah. Tak boleh dah. Tak molek dah gosok gigi. Dan jika lupa ia bersugi tak kala takbiratul ihram, kemudian dia ingat ia akan dia dalam sembahyangnya. Setelah baginya bersugi dalam sembahyangnya dengan perbuatannya sedikit, demikianlah telah disebutkan akan dia oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dapatlah kita syarahkannya. Dan demikian lagi sunat muakkadah bersugi tak kala berkehendak membaca Quran dan hadis dan zikir dan tiap-tiap ilmu syarak seperti fiqh dan usul, dan jikalau dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab sekalipun, ngaji fiqh bukan bahasa Arab pun boleh gosok gigi lagi dah. Dan adalah bersugi kerana akan membaca upama Quran itu dahulu daripada membaca auzubillah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Sebelum tu lagi. Dan lagi sunat bersugi tak kala kuning warna gigi, yakni tak kala berubah warnanya. Dan jika tiada berubah bau mulutnya sekalipun. Dan tak kala masuk ke dalam Kaabah. Nak masuk Kaabah pun sunat gosok gigi dah. Dan ke dalam masjid. Dan tak kala masuk ke dalam rumah. Nak masuk rumah pun boleh gosok gigi dah. Dan jika ada ia bagi orang lain sekalipun, dia poreh apa siapa-siapa pun boleh gosok gigi dah. Dan tak kala jaga daripada tidur. Bangun tidur boleh gosok gigi dah. Dan tak kala akan tidur. Dan demikian lagi sunat muakkadah bersugi tak kala berubah bau mulut dan pada tiap-tiap tawaf. Dan membaca khutbah sebelum baca khutbah. Dan kemudian daripada makan yang keji baunya, maka bau busuk dah. Petang ke apa dah. Dan kemudian daripada sembahyang witir, sebelum sembahyang witir dah. Dan pada waktu sahur dan tak kala hampir akan mati supaya memudahkan akan keluarnya roh. Kata gitu dah. Dan sunat menyangkal gigi. Gosok gigi tu tak. Dahulu daripada bersugi. Menyangkalkan. Sebelum gosok gigi dan kemudian daripada makan kerana menghilangkan bekas-bekas makanan. Congkir gigi lah ni. Syahadat adalah bagi bersugi itu beberapa faedah dan fadilah. Lebih daripada 70. Dan setengah daripada segala faedahnya bahawasanya ia mensucikan mulut dan meredakan Tuhan. Dan memutihkan gigi dan meneguhkan gusi dan membetulkan tulang belakang dan melambatkan tua dah, dan menggandakan pahala dan menambahi cerdik, nak suruh cerdik boleh, dan membaiki perangai dan memudahkan keluar roh tak kala sakaratul maut dan mengingatkan syahadah ketika hampir mati. Tu fadilah dia, kelebihannya. Dan hasil fadilah bersugi itu dengan tiap-tiap yang kesat jikalau dengan isnan atau kain sekalipun, kerana maksud bersugi itu mensucikan dan menghilangkan ubah mulut dan gigi, maka iaitu hasil dengan tiap-tiap yang kasat. Tetapi makruh bersugi dengan mubarak dan kayu raihan yang menyakiti kasar apa sakit gigi tak boleh makruh. Dan haram bersugi dengan yang mempunyai bisa dan
serta yang demikian itu hasillah dengan dia asal sunat kerana bahawasanya haramnya atau makruhnya kerana pekerjaan yang arid yang bertentangan jua, maka iaitu tiada menafikan ia akan asal sunat, melainkan jarinya yang berhubung dengan dia, maka tiadalah hasil dengan dia asal sunat bersugi. Jadi kalau kasat sekalipun kerana bahawasanya ia tiada dinamai sugi kerana bahawasanya ia satu suku daripadanya. Kita baca lah. Okey, kalau lupa gosok gigi sudah akad takbiratul ihram dan baru teringat sudah takbir, maka boleh lagi gosok gigi dalam solat. Boleh gosok gigi lagi. Dengan memelihara geraknya agar tidak sampai batas yang dapat membatalkan solat. Demikianlah terang oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dalam semaya boleh gosok gigi lagi dah. Sunat muakkad, menggosok gigi dikala hendak baca Quran, baca hadis, zikir, bahkan setiap kali mempelajari ilmu agama seperti ilmu fiqh, usul fiqh, sekalipun dalam bahasa yang bukan bahasa Arab sekalipun, boleh gosok gigi. Menggosok gigi hendak membaca Quran lebih dahulu dan daripada membaca auzubillah. Sebelum kita baca Quran itu, gosok tu sebelum baca auzubillah lagi dah. Sunat menggosok gigi dikala gigi berwarna kuning, iaitu dikala warnanya berubah sekalipun bau mulut tidak berubah. Dan sunat menggosok gigi dikala masuk ke dalam Kaabah. Nak masuk Kaabah, gosok gigi. Masuk masjid, boleh juga gosok gigi. Dan masuk ke dalam rumah sekalipun rumah orang lain. Masuk rumah orang pun masuk gosok gigi dah. Bahkan jumpa siapa kita nak jumpa orang pun boleh gosok gigi dengan maksud nak suruh hilang bau untuk molek lah, atau pembersih gigi. Dan sunat menggosok gigi ketika bangun tidur dan ketika akan tidur. Sunat muakkad menggosok gigi dikala bau mulut berubah pada setiap kali tawaf dan untuk membaca khutbah dah. Sesudah makannya berbau, makan yang berbau lepas kita makan benda hak bau kuat dah, petaga apa kau benda hak bau kuat, boleh gosok gigi dah. Bukan budu dah, setengah kata budu tak bau kuat mana lah, bau sikit lah. Kuatnya petah dan jering gitulah. Sesudah tolak witir, kecuali dah budu poyok dah, bau kuat dah. Sesudah solat witir dan pada waktu sahur dan dikala hampir mati, dekat nak mati pun boleh gosok gigi, kerana untuk memudahkan roh keluar lah, dia kata. Dalilnya wallahu a'lam lah, kuat setara mana, tapi ramai ulama kata gitu dah, wallahu a'lam. Sunat membersihkan gigi sebelum menggosok gigi dari sesudah makan, kerana menghilangkan bekas makanan. Kata gitu dah, boleh juga gosok gigi lepas makan. Menggosok gigi mempunyai berapa faedah dan fadilah, lebih dari 70 macam faedah dia. Sebahagian dari faedahnya bahawa dengan menggosok gigi mulut menjadi bersih, Tuhan menjadi senang redha dah, memutihkan gigi, memelihara gusi, menguatkan gusi dia, membetulkan tulang belakang, awet muda itu dia nak melambatkan tua dan kita jawi hasanah. Awet muda tulisnya, melipat gandakan pahala, menambahkan kecerdasan, memperbaiki budi pekerti, memudahkan keluar roh pada saat sakaratul maut, mengingatkan syahadah ketika hampir mati. Itu dah faedah kelebihan dia. Ya itulah fadilat Allah lah, kuat setama dalil, tapi dari kita memang banyak dah sebut gitu dah. Menggosok gigi dapat dilaksanakan dengan sesuatu yang kasar sekalipun dengan kain. Benda ikut asal kau gosok dah. Kerana dimasukkan dengan gosok gigi ialah menyucikan gigi, tu matlamat dia dah. Ada tanya buh gigi kan? Buh gigi suka saja lah. Buh gigi kita molek benar lah, apa saja betul yang sesuai dengan gigi dah. Menghilangkan bau mulut dan gigi, tu matlamat dia lah. Maka semua itu dapat dipergunakan dengan sesuatu yang kasar dan memakruh dengan kayu ribahan kerana akan mendatang kesakitan. Ya, kayu hak kerah ni dah. Gadak ataupun siapa sakit, dia dah. Biar buh gigi yang sesuai lah. Buh gigi hak kasar sangat pun jadi luka gigi semua, tak pedah lah dah. Kita nak suci gigi siapa sakit, dia dah. Haram menggosok gigi dengan sesuatu yang berbisa. Namun kalau juga dilakukan dengan itu diperolehi perintah sunat, sekalipun haram atau makruh adalah perbuatan sampingan saja. Ada juga sunat capa haram dah. Jadi tidak menghilangkan asal perintah sunat. Ginilah. Ni timbul juga isu bid'ah gitu kan. Ada benda buat tu sunat boleh pahala, di samping buat sunat tu boleh dosa dari segi bid'ah. Tu ada perbincangan ulama lah. Tak apalah tu tak sebincang kita, tapi nak nyebutnya ada waktunya benda tu ulama bahannya biasa tapi ada sunat agak tak ada makruh, dan makruh tak ada sunat. Dalam satu masa mana ada campur dua dah. Tu kebiasaan kita, tapi dalam kitab ni sebut di waktu sunat tu ada benda haram pun boleh jadi dah.
Dan makruh boleh jadi dah. Benda haram pun boleh jadi dah. Sunat gosok gigi, haram guna benda yang berbisa, benda yang kata gitu. Allah alam lah dah. Mungkin ada ulama tak setuju dah. Lepas tu ataupun ada pun jari orang yang lain atau jari yang sudah bercerai. Jarinya. Oh dah. Tak apalah nak. Tapi kalau pergunakan jari tangannya, ia tidak mendapatkan asal perintah sunat menggosok gigi. Sekalipun jarinya kasar, kerana tidaklah dinamakan gosok gigi, kerana jari dianggap satu suku dari tubuhnya sendiri. Tapi Syekh ni kata, setengah ulama kata boleh, tapi pendapat muktamad lah kira mazhab Syafi'i ini kata kalau gunakan jari sendiri tak jadi gosok gigi dah. Tapi ada ulama kata jadi gosok gigi juga dah. Kata parut benar lah. Kaedah asalnya kita anggap tak gosok gigi lagi lah. Sekadar guna jari. Okey, habis itu. Adapun jari orang yang lain, guna jari orang lain atau jari yang sudah bercerai ia daripada tubuh siapa-siapa. Maka itu memadai jika ada ia kasat dan jika wajib menanam dia dengan segera sekalipun demikianlah ia tersebut dalam tuhfah. Titik ni dah. Jari orang hak mati putus tangan ke apa kita guna atau jari mayat orang lain dah. Guna. Dan Fathul Jawad, kitab Fathul Jawad dan Syarah Mukhtasar Bahadal. Dan Burni. Dah. Bersalahan bagi Syekh Ramli dalam Nihayah sekira-kira diiktimadkannya akan bahawasanya jari yang bercerai daripadanya atau daripada yang lainnya tiada memadai akan sugi dan jika ada ia kasat lagi suci sekalipun tak jadi sugi juga kalau guna tangan orang lain dah. Bermula kayu terlebih utama akan sugi daripada barang yang lainnya dan kayu yang punya bau yang harum itu terutama daripada kayu yang tidak baginya bau dah. Kayu buat gosok gigi tu hak bau wangi lagi dah. Dan yang seumpama jenis kayu yang mempunyai bau yang harum itu kayu arak. Kerana mengikut bagi Nabi SAW. Jadi ikut Nabi lah kalau guna kayu arak ni. Kayu Nabi guna untuk gosok gigi. Terlagi kerana ada pada kayu arak itu dua perkara. Yang pertama baunya harum. Jadi kayu arak bau harum. Dan yang kedua ada padanya seperti ada padanya duka yang menjadi sakit. Maka iaitu yang sangat menghilangkan akal barang yang antara segala giginya. Kerana daki dan cemar-cemar dan yang mengiringi akan kayu arak itu pelapah. Haram kerana bahawasanya ialah akhir sugi yang telah bersugi dengan dia Nabi SAW. Dan yang mengira yang pada fadilah itu kayu zaitun. Kerana sabda Nabi SAW, ni'mas siwak az-zaitun min syajaratin mubarakatin tatayyabul fami wa tadhhabul bil hafri wa siwaki wa siwakil anbiya min qabli. Yakni sebaik-baik sugi itu kayu zaitun, iaitu daripada kayu yang diberi berkah padanya membaiki akan bau mulut dan menghilangkan ia akan penyakit gigi, iaitulah sugiku dan sugi segala Nabi yang dahulu daripadaku. Dan kayu kering yang direndam pada air terutama daripada kayu yang basah. Dan kayu basah terutama daripada kayu yang kering dan tiada direndam padanya air. Dan sunat bersugi itu dengan tangan kanan dan jika ada ia mulia kerana menghilangkan bau yang keji sekalipun kerana bahawasanya tangannya itu tiada bertemu ia dengan dia dan lagi pula mulut adalah ia mulia maka munasabah dengan dia tangan kanan. Dan sunat bersugi itu pada lintang gigi di luarnya dan di dalamnya kerana warid hadis pada yang demikian itu dan makruh pada bujur gigi kerana bahawasanya ia mendarahkan gusi dan merosak dia melainkan pada lidah maka sunat menyugikan pada bujurnya kerana warid hadis yang demikian itu. Kita bacalah. Okey, tapi kalau bersugi guna jari orang lain jari sendiri tak sunat. Kitab ni sebut dah. Guna jari orang lain, ambil jari bini ke, jari anak, jari siapa gosok gigi nak. Ataupun jari yang besar daripada tubuh dah. Cari orang mayat ke ataupun putus tangan siapa-siapa ambil jari tangan dia tu. Ni orang mikir dah.
Cukuplah kalau jari tak ada kasar sekalipun wajib menanamkannya dengan segera. Kalau putus tangan siapa, guna waktu sugi pun wajib juga cuci mandi bukan mandi ke tangan putus dah. Tapi boleh sugi yang demikian tersebut dalam kitab Tufah Fathul Jawad, Syarah Nabah Fadl dan Mughni Muhtasna. Namun Syekh Ramli dalam kitab Nihayah mempunyai pendapat lain bahawa jari yang bercerai dari tubuhnya sendiri atau jari orang lain tidak memadai dibuat menggosok gigi sekalipun kasar dan suci. Itu mengikut Syekh Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtasna. Kayu lebih utama dibuat penggosok gigi dari yang lainnya. Kayu yang berbau harum lebih baik dari yang tidak berbau harum. Dan yang seumpama dengan jenis kayu yang berbau harum ialah kayu arak. Kayu arak kerana mengikut Nabi SAW dan kerana dalam kayu arak itu terdapat dua hal. Pertama, berbau harum. Dia kata bau kayu arak ni bau harum. Bau sedap ni. Dan kedua, kerana kayu itu dapat jadikan sikat yang dapat menghilangkan segala yang masih terdapat di sela-sela gigi seperti daki dan kotoran yang ada pada kayu arak itu sendiri dia. Jadi mudah tertanggar. Kayu arak sendiri tu kalau macam-macam dia mudah cabut. Dan dia pula mudah mencucikan gigi pula dah pasal dia lembut dah. Dia ni macam bergigi lah kita tengok dah. Dia mudah untuk gonyah gigi dah kayu arak ni. Dan Nabi guna waktu dah. Dan yang seumpama kayu arak adalah pelepah kurma. Kata pelepah kurma lebih kurang dah. Kerana jenis itulah dipakai Nabi SAW juga dah. Dan sesudah itu kayu zaitun. Ketiga dah kayu zaitun dah. Kerana Nabi SAW bersabda, Ni'mas siwak zaitun min syaratin barakatin tatibul famu wa tadhhibul hafri bil hafri wa wa siwaki wa siwakul anbiya'i min qabli. Sebaik-baik sikat gosok gigi ni, buah gigi ni, itu kayu zaitun, iaitu kayu yang diberi berkah, memperbaiki bau mulut dan menghindarkan penyakit gigi. Ialah sikat gigiku dan sikat gigi sekali Nabi terdahulu padaku. Dia kata hadis. Masalahnya tak berbuh riwayat sumber dah. Dan kita nampak tak berapa gagah lah ni. Jadi tak zaitun tak boleh pergi mana lah hadis ni lah. Jadi tak usah pergi mana lah. Kita ambil hak arak tu lah, kayu arak. Lepas tu kurma dah, lepas kurma. Dan kayu kering yang terendam di air lebih baik dari kayu yang basah. Dan kayu yang basah lebih baik daripada kayu yang kering yang tidak terendam. Dan sunat menggosok gigi itu dengan guna tangan kanan. Bukan guna tangan kanan masuk gigi. Maksudnya kita guna pegang buah gigi itu dengan tangan kanan. Kerana tangan kanan itu mulia dan dapat menghilangkan yang busuk. Sebab kalau tidak dengan tangan kanan tidaklah dapat menghilangkan kotoran. Lagi pula mulut adalah mulia yang hanya dibersihkan dengan benda yang mulia juga. Itu tangan kanan yang mulia. Bersih benda yang mulia. Mulut kan. Kalau punggung tak mulia dah. Punggung kubur tak mulia guna tangan kiri dah. Tempat kotor ni tempat mulia dah. Asal tempat mulia dah. Sunat menggosok gigi dengan memotong deretan gigi luar dari dalam. Kerana cara seperti itu terangkanlah hadis yang kata dah. Guna gigi luar dari dalam dah. Tak organ dah. Dan makruh menggosok dari hujung ke pangkal. Ke pangkal gigi kerana akan menekan gusi dan merosakkan giginya. Merosakkan gusi. Melainkan sunat menggosok lidah dengan membujur lidah kerana ini juga diterangkan dalam hadis. Lepas tu, baca sekali lagi. Dan sunat mulai bersugi itu pada pihak gerham kanan di atas dan di bawah dan di luar dan dalam, maka dilalukannya hingga pertengahan. Maka dimulainya pula pada gerham kiri seperti yang demikian itu, maka dilulakannya hingga pertengahannya. Kita tengok umi mana. Dan sekiranya bahawa diniatkannya pada bersegi itu akan sunat seperti diniatkannya pada jima', itu akan menghasilkan anak dan cuci supaya beroleh pahala sunat. Cuci ni. Dan hendaklah kaifiat pada memegang sugi itu bahawa dijadikannya kelangkangnya dan ibu tangannya di bawah sugi. Dan dijadikan jarinya yang 3 di atasnya. Dan bahawa hendak diperlannya ailiunnya. Pada permulaan bersugi kerana bahasanya yang demikian itu jadi ubat bagi penyakit khizam dan baros dan bagi tiap-tiap penyakit yang lain daripada mata.
Ini tak tahulah mana dah. Dan memerlan menilai Leo kemudian daripada permulaan bersugi mendatangkan was-was. Demikianlah kata Imam Korwaini. Dalam setengah daripada ta'liqnya dan bahawa hendaklah jangan hisapnya akal sugi kerana demikian itu terkadang mendatangkan akan kabur pada mata, dan bahawa hendaklah dihantarkannya akal sugi itu di atas telinga kiri, atas telinga kiri je, kerana warid hadis pada demikian itu dan kerana mengikut perbuatan segala sahabat Nabi SAW, dan juga dihantarkan pada bumi, maka hendaklah didirikannya akan dia dan janganlah direbahkannya akan dia, dan hendaklah dibasuhnya akan dia dahulu daripada menghantarkan dia. Dan demikian lagi hendaklah dibasuh akan dia apabila dihendakinya dah nak guna dah. Pula bersugi yang kedua, jika ada padanya bau dan cemar dan tiada makruh memasukkan dia siwak ke dalam air wuduk, melainkan jika ada padanya cemar, dan lagi bahawa hendaklah ada sugi itu janganlah panjangnya daripada sejengkar. Jangan panjang sangat dah, jangan lebih daripada sejengkar dah. Bahawa janganlah disugikannya pula dengan hujungnya yang kedua, kerana cemar yang ada padanya tetap ia pada hujungnya, dan tiada makruh bersugi dengan sugi orang lain apabila dirinya izinkan dia hanya adalah yang demikian itu khilaful aula, melainkan kerana qasad mengambil berkah seperti barang yang telah dikerjakan akan dia oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha pada sugi Nabi SAW. Adapun bersugi dengan sugi orang lain dengan tiada izinnya dan tiada diketahui akar redanya, maka iaitu haram. Dan makruh bagi orang yang puasa bersugi kemudian daripada gelincir matahari, kerana bahawasanya busuk bau mulut orang yang puasa itu terlebih haram kepada Allah Ta'ala daripada bau kasturi, dan kehormatannya itu menunjukkan ia atas menuntut meninggalkan dia. Bermula dalil menunjukkan atas menegahkan dia kemudian daripada gelincir matahari, iaitu hadis yang telah diriwayatkan akan dia oleh jemaah daripada muhaddisin, sabda Nabi SAW, inna min khususiyat hadhil ummah annahum yamsuna wa khulufu afahim atyabu indallah min rihil misk. Yakni bahawasanya setengah daripada segala ketentuan umat ini, bahawasanya mereka itu masuklah mereka itu dalam puasa mereka itu pada waktu masak pada petang, padahal berubah bau mulut mereka itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi, dan waktu masak masa petang itu kemudian daripada gelincir matahari berkekalan ia hingga tengah malam, dan daripada tengah malam hingga gelincir matahari dinamai subuh, dinamai sabah. Kita bacalah hak Rumi pula dah. Ni hak Jawi. Dan sunat melalui kursi gigi itu dari kursi sebelah kanan atas, dan di bawah luar dari dalam dia, dan diteruskan sampai pertengahan gigi lah. Setelah itu dimulai lagi dari geraham sebelah kiri seperti cara disebutkan di atas, kemudian diteruskan sampai pertengahan. Sesungguhnya berniat untuk dalam menggosok gigi seperti juga sunat berniat dalam senggama agar memperolehi anak dan cucu serta mendapatkan pahala. Niat nak gosok gigi nak lebih pahala dah. Dalam memegang sikat gigi ni, buah gigi ni, bahawa kelingking dan ibu jari diletakkan di bawah sikat. Kata dah. Lepas tu 3 jari yang lainnya di atas sikat, di atas ikat lah, di atas buah gigi dah. Dan ditelan air liu pada permulaan bersikat, permulaan gosok gigi dah, kerana dengan menelang menjadikan ubat bagi penyakit lepra dan kurak. Ini tahulah tidak sahih dah. Kalau ni permasalah ni kita kena buktikan bukti perubatan dia. Kalau tanpa tak dalil yang sahih. Kalau dalil sahih tu tak apalah dah. Macam celuk lalak tu apa kena pakai dah ni. Kita nak pergi kemah betul boleh, sebab ni tak ada dalil je lah. Takut jadi khurafat garuk lah pula dah. Serta penyakit lainnya seperti penyakit mata dah. Dia kata gitulah.
Menelaah Ilyu sudah dibolai gosok gigi ni mendatangkan was-was, demikian terangkat oleh Syekh Qazwini dalam sebahagian karangannya. Dan hendaklah jangan dihisapkan beruk gigi itu kerana akan mendatangkan kekaburan pada mata. Ni pun yalah, tak molek tu tak molek, tapi nak kata siapa kabur mata tu kena bukti saintifik lah kita zaman ni lah. Kita tak terima kita bukit pada zaman dulu, kita memerlukan hujah ni. Dan hendaklah diletakkan beruk gigi itu di atas telinga kiri kerana terangkan hadis. Ada hadis kata. Dan kerana mengikut perbuatan para sahabat. Dan kalau diletakkan di lantai, hendaknya didirikan. Kalau tak lantai, biar diri lah. Macam kita tak bergigi kita lawan, diri dia, di atas dia. Dan jangan direbahkannya dan hendaklah dibasuh dahulu sebelum disimpan. Dan kalau ingin menggosok gigi yang kedua, hendaklah dibasuh lebih dahulu. Kalau terdapat bau yang kurang sedap dan tidak makruh memasukkan buah gigi itu ke dalam air wuduk, terkecuali terdapat kotoran pada buah gigi itu, dan hendaknya buah gigi tadi jangan melebihi dari senyaka. Jadi jangan panjang sangat kali-kali sugi dah. Hujungnya yang lain, janganlah dijadikan buah gigi kerana kotornya. Tak ada. Hak kita guna sebelah tu. Tak salah buat dua-dua dah. So je. Sebelah jadi macam buguh gigi dah. Hujung lain janganlah jadikan buah gigi dia kerana kotornya, tapi pada hujung yang sudah terpakai sahaja. Kita kalau tak sikat, terkerak, tersambung kalau kayu sugi dia. Tidak makruh bersikat gigi, gosok gigi dengan sikat gigi orang lain apabila diizinkannya, namun seperti itu bertentangan dengan keutamaan khilaful aula lah. Tak molek dikira dah. Melainkan kalau ada niat untuk ambil berkah, seperti yang pernah dilakukan oleh Aisyah terhadap berus gigi Nabi SAW. Sedangkan berus gigi dengan sikat gigi orang lain, berus gigi orang lain dengan tidak seizinnya dan tidak diketahui apakah pemiliknya setuju atau tidak, maka hukumnya haram dia. Lepas tu makruh ni ikut mazhab kita tamak lah dah. Makruh bagi orang berpuasa menggosok gigi sesudah gelincir matahari. Kerana bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dan dari bau kasturi. Kerana itulah dituntut agar jangan menggosok gigi selepas zuhur lah, selepas zuhur. Dan dalil yang menunjukkan larangan menggosok gigi sedang gelincir matahari ialah hadis diriwayatkan oleh sekelompok besar para perawi hadis yang berbunyi, inna min khususiyat hadhil ummah annahum yamsuna wa khulufu afwahim atyabu 'inda Allahi rihul misk. Artinya setengah dan kesusahan umat ini bahawa mereka masuk dalam puasa pada waktu petang padahal bau mulutnya berubah terlebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini ada hadis bukan hak ni, ada hadis lebih kuat ni. Hak ni tak bergagah dia. Hadis yang kuat lah. Jadi Allah lebih suka pada lebih bagi Allah bau mulut orang berpuasa ni berharum daripada bau mulut kasturi ni. Bau kasturi. Jadi ada bahalah. Imam Nawawi sendiri dalam Majmu' Syarh Muhadzab itu tak setuju kata makruh. Ya, ada dalil hadis lain menunjukkan Nabi masa ketika puasa pun Nabi tetap bersugi. Dan tidak diceritakan pada lepas zuhur Nabi tidak bersugi. Tak ada hadis yang sahih yang Nabi larang dan Nabi berhenti gosok gigi pada lepas zuhur lah. Tak ada hadis yang sahih. Sebab itu Imam Nawawi kata tidak makruh. Cuma hak ayat bau musuh mulut tu bukan kerana pisah nak suruh bau musuh mulut dah. Tapi memang benda tu automatik apabila kita tak makan dalam masa yang lama sikit apa je lah, dia akan menyebabkan mulut kita ni keluar daripada pemaidah ni, kosong kekosongan itu, angin kosong, menyebabkan sampai ke mulut pun bau busuk ni. Yang kerana tak makan lah, kerana tak makan yang menyebabkan bau dah. Jadi bukanlah pisah nak suruh bau dah, bukan ada kelebihan daripada bau busuk, tapi Allah kalau jadi bau busuk pun bukan kerana kita tak perintah Allah suka tu. Kalau bau busuk, kata bau busuk pun tetap bau lebih melihat daripada kasturi. Kalau busuk setang mana pun, tak makan ni tetap Allah sangat suka dah, cinta dan sayang kepada umatnya yang puasa kerana Allah Ta'ala dah. Tu maksud utamanya, bukanlah pisah nak bau busuk. Kalau boleh gosok gigi, gosoklah gigi dah. Tu Imam Nawawi kata gitu dalam Majmu' Syarh Muhadzab. Dimasukkan dengan waktu petang indah dimulai dari gelincir matahari lah. Masak tu petang tu, itu waktu lepas zuhur dah. Sampailah tengah malam, dan tengah malam sampai tengah hari dinamakan pagi dah. Gitulah. Ada hikmah. Adapun hikmah yang demikian itu bahawasanya ubah bau mulut kemudian daripada gelincir matahari semata-mata daripada sebab puasa jua, bukan daripada kerana makanan. Kerana kosong ma'idah daripada makanan pada ketika itu berselahan ubahnya dahulu daripada gelincir matahari. Tapi jika berubah bau mulut dahulu daripada gelincir matahari dengan semata-mata daripada sebab puasa jua, kerana tiada memakan ia pada malam,
akan makanan yang jadi berubah dengan dia bau mulut, nescaya makruh baginya bersugi dahulu daripada gelincir matahari ni. Kalau bau mulut kata kita kait nama bau mulut juga ni pendapat kita ni. Dan jikalau berubah bau mulutnya dengan sebab ia tidur atau dengan sebab makanan yang dimakannya akan dia dengan lupanya kemudian daripada gelincir matahari, nescaya tiada makruhlah baginya bersugi. Kerana ubahnya dengan yang tersebut tiada menghilangkan ia akan ubahnya dengan sebab puasa, hanya menegah jua akan dia akan dia. Dan kata setengah ulama, sunat baginya bersugi kerana menghilangkan demikian itu. Soal, jika ditanya orang ketika bahawasanya berubah bau mulut orang yang puasa itu suatu fadilah kepada Allah Ta'ala seperti darah orang yang mati syahid, maka iaitulah suatu fadilah baginya kepada Allah Ta'ala, maka betapa kiranya tiada haram atasnya orang yang puasa menghilangkan dia seperti haram menghilangkan darah orang yang mati syahid. Bahasanya menghilangkan darah orang yang mati syahid daripada tubuhnya itu meluputkan fadilah atas orang lain, maka iaitu haram dan menghilangkan bau mulut bagi orang yang puasa dengan bersugi itu meluputkan fadilah atas dirinya, maka iaitu tiada haram dan makruh jua, maka dikerana inilah haram atas seorang menyugikan akan orang yang puasa yang lain kemudian daripada gelincir matahari. Apa sekat tu dah. Dia kata, ada pun hikmah dilarang gosok gigi sesudah gelincir matahari, setelah zuhur ni, masuk zuhur. Kerana bau mulut sesudah gelincir matahari berubah kerana puasa, bukan kerana makanan. Kalau bau busuk, kalau kita tak puasa tu bau busuk, makan petang juga pun ni dok, kita tak makan bau busuk. Yang mana ketika itu perut dalam keadaan kosong, lain halnya kalau bau mulut berubah sebelum gelincir matahari. Tapi kalau perubahan bau mulut sebelum gelincir matahari disebabkan puasa kerana semenjak malam tidak makan makanan menyebabkan berubah bau mulut, maka makruh baginya menggosok gigi sesudah gelincir matahari. Gitulah dia kata dah. Kalau bau mulutnya berubah kerana tertidur atau kerana makanan yang dimakan kerananya sebelum gelincir matahari, sebelum waktu zuhur, tidaklah makruh menggosok gigi kerana perubahan bau mulutnya tidak menghilangkan perubahan bau mulut kerana puasa, hanya mencegahnya saja. Inilah terangkan oleh sebagai ulama yang berkata sunat menggosok gigi kerana menghilangkannya. Dan ilah bau mulut tu sunat lagi. Pendapat ulama lain pula. Cakap itulah saja dah. Jika tanya orang kenapa bau mulut orang berpuasa merupakan keutamaan bagi Allah seperti darah orang mati syahid juga termasuk keutamaan. Apakah tidak berharam menghilangkan bau mulut sebagaimana haram membuang darah orang mati syahid? Jawabnya bahawa menghilangkan darah orang mati syahid dari tubuhnya sehingga hilang keutamaannya adalah perbuatan orang lain. Kerana itulah diharamkannya. Tapi menghilangkan mulut orang berpuasa dengan menggosok gigi sehingga ia terluput dari pahala keutamaan adalah perbuatannya sendiri. Kerana itu tidak diharamkan tapi hanya makruh saja. Kerana itu haram bagi orang lain menggosok gigi orang berpuasa sudah gelincir matahari. Dia tuai sendiri je, tak makruh. Orang lain terlalu gosok tak ni. Tak apalah, setakat itu sajalah perbincangan kita tentang bab gosok gigi lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.